inspirasi. Kau coba dan terus mencoba, dari dulu kini kau berjaya. Inspirasiku, inspirasi, inspirasiku, kau inspirasi. Terima kasih Edit the keyboardist. Itu dia memang padu lah Edit. Memang padu. Oh, ni rupanya lagu-lagu kita. Lagu kita, lagu baru untuk bicara inspirasi. Terlebih dahulu kita nak bagi salam. Assalamualaikum. Salam inspirasi kepada penonton setia kami. Bicara inspirasi, tingkatkan motivasi, selahkan potensi diri. Seperti biasa, setiap hari Selasa jam 9 malam, anda akan bersiaran bersama kami. Saya, Munawar Azmi dan juga Jid Zulkifli. Dia macam ini, macam nak balik sekolah saja. Kita bersemangat ini, Jid. Dia hari ini. Okey, Munawar Azmi. Munawar Azmi, okey. Jadi hari ini nama kena macam nama di sekolah kita lah, okey. Tapi jangan panggil nama penuh saya dulu sekarang. Izinkan saya mukadimah dulu sekarang ni. Okey, dan malam ini kita seperti biasalah kita akan berinteraksi Munawar dengan penonton-penonton kita seperti biasa di live FB kita, pastinya di Berita RTM. Anda boleh kemukakan soalan ataupun bersama dengan panel kita nanti, dan juga seperti biasa juga kita bersiaran secara langsung melalui saluran Berita RTM My Freeview 1, 2, 3 dan juga saluran TV1, ataupun anda boleh saksikan secara terus melalui Facebook kami, iaitu Berita RTM. Di situ anda boleh bagilah, macam Jid cakap tadi, anda boleh bagi pandangan anda ataupun bagi persoalan anda berkenaan topik kita pada malam ini, sesuai sangat dengan situasi semasa kita sekarang ini, Jid. Okey, malam ni kita nak bercerita mengenai sekolah norma baharu, dan kita akan bawakan juga kepada anda figura yang memberikan inspirasi kita pada malam ini, seorang wanita yang saya rasakan memang sangat-sangat sibuk sepanjang PKP, PKPB, PKPP dah sampailah sekarang ni. Betul tu, Jid. Jadi malam ini kita memang cukup terinspirasi. Kita cukup teruja bersama dengan tetamu hebat pada malam ini untuk kita berbicara mengenai norma baharu di sekolah ataupun sekolah norma baharu ini. Jadi sudah pastinya, Jid, bila cakap pasal sekolah, pembukaan sekolah ni kan, ramai adik-adik kita yang cukup teruja sekarang ni, tak sabar nak balik sekolah ni, tak sabar nak jumpa kawan-kawan dan juga nak belajar bersemuka dengan cikgu. Tapi mak bapaknya, Jid, ada juga yang risau sekarang ni. Risau. Okey, dan kejap lagi kita akan bincangkan mengenai sekolah norma baharu tu, dan kita nak pergi kepada kisah inspirasi kita. 3 kita bagi. 3? Okey. 3 kita nak bagi. Tengok. Saksikan dulu kisah inspirasi minggu ni. Saksikan. Kami mulakan dengan sebuah kisah yang pastinya membanggakan seluruh rakyat Malaysia, iaitu kejayaan anak tempatan yang merupakan pakar kardiologi Dr. Masliza Mahmud yang melakar sejarah sebagai wanita Malaysia pertama yang dinaikkan pangkat sebagai Profesor Madya di Jabatan Perubatan Radcliffe, University Oxford, United Kingdom. Anak jati kelahiran Batu Pahat, Johor ini telah membuktikan bahawa pelantikan tersebut adalah hasil kerja keras, ketekunan dan kesungguhan beliau melakukan penyelidikan dalam bidang kardiovaskular. Penyelidikan wanita berusia 47 tahun ini memfokus kepada penggunaan pengimejan bagi pengesanan awal kelainan jantung serta mencari rawatan baharu untuk pesakit kardiomiopati, kegagalan jantung, penyakit injap aorta dan diabetes mellitus. Tahniah kami ucapkan kepada beliau di atas kenaikan pangkat dan juga kebijaksanaan dan pencapaian hebat beliau sebagai pakar kardiologi. Mendepani wabak COVID-19 dengan begitu teratur sehingga berjaya dikawal memberikan ilham kepada 3 orang anak muda untuk mengekspresikan penghormatan mereka kepada pemimpin yang banyak berjasa untuk melawan pandemik ini. Mereka sepakat menghasilkan mural gergasi potret yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada dinding sebuah rumah kedai. Usaha murni dan hasil titik peluh mereka mendapat perkenan Seri Paduka untuk mencemar duli melawat lokasi mural tersebut.
Keprihatinan yang ditujukan oleh pemimpin nombor 1 negara ini membuktikan bahawasanya baginda mencerminkan kepribadiannya yang tinggi tanpa mengira status seseorang. Terakhir sekali mengenai seorang anak cilik yang baru berusia 5 tahun yang gambarnya kini viral di media-media sosial memaparkan pakaian sekolah dipakainya kotor berlumpur namun tetap mengukir senyuman yang manis. Jarak perjalanan dan keadaan jalan yang tidak sempurna bukan penghalang untuk bapa cekal ini menghantar anaknya ke sekolah. Semoga adik kecil ini berjaya dalam kehidupannya suatu hari nanti. Segala yang telah dipaparkan malam ini diharap memberi manfaat kepada anda semua. Okey, ni yang kita katakan inspirasi kita, inspirasi Malaysia. 3 kisah ni memang memberikan inspirasi. Dan kalau kita rasa kita susah nak pergi sekolah, zaman-zaman dulu. Ada lagi orang yang lebih susah. Betul. Kalau rasa berat, malas nak pergi sekolah tu, ada yang lagi seronok sebenarnya nak pergi sekolah. Ya, nampak tak adik comel kita tadi tu, walaupun dengan kesulitan, kesukaran nak pergi sekolah tu, banyaklah kita dapat lihat Jit, senyuman yang diukir dia tu. Jit cukup teruja nak kembali ke sekolah tu. Kalau saya pun 4 bulan tak jumpa kawan-kawan macam tu. Saya rasa. Okey, dan cerita pasal hari ini, ingat lagi tak lagu-lagu sekolah? Ingat tak lagu-lagu sekolah? Saya ingat satu je. Ada satu yang saya ingat. Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abang Haji Openg saya. Nak saya belanja sikit ke? Belanja satu album. Boleh saya belanja sikit? Cikgu dengar, cikgu betul tak? Minta betul lah lirik saya ni. SMK Tun Abang Haji Openg, sekolah kami indah permai. Cikgu, saya sayang cikgu. Tu macam lagu macam artis yang ada nama je awak punya ni. Mungkin sebab suara saya je. Nak puji diri sendiri je. Okey, tak apalah. Yang penting sekolah Datuk Bentara Dalam Segamat Johor. Kita nak dengar je. Kena nyanyi juga ke? Kena nyanyi lah. Belanja sikit. Okey. Kalau macam sekolah saya, okey, Datuk Bentara Dalam Sekolah Tercinta. Okey, Datuk dah. Nanti kan cikgu saya dengar Jit. Di DM saya. Bangga cikgu dengan Jit ni. Okey, dan kita sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita. Tak sabar rasanya sebab bila sebut persekolahan ni memang inilah moodnya sebab pelajar-pelajar, guru-guru juga inilah masanya untuk mereka bersama-sama dan face to face, orang kata bertentang mata. Okey, untuk sesi pembelajaran. Okey, kita nak saksikan clipping ini mengenai sekolah dan juga lagu. Masihkah anda ingat? Masihkah anda ingat lagu sekolah? Saksikan. Sekolah Kebangsaan PAUD, itulah nama sekolahku. Belajar dengan bersungguh-sungguh agar tercapai cita-citamu. Sekolah Kuala Kaum, gedung ilmu terulung, jasa bakti disanjung, namamu tetap dijunjung. Bersama satu hati, belajar, berusaha sehingga berjaya. Cogan kata kami menghadapi segala. SMK KKB, itulah sekolah kami yang amat kami semua ingati sentiasa. Membimbing ke hadapan, ke arah kemajuan, semoga tercapai cita-cita kita. Usaha jaya bakti, cogan kata panduan kita. Sekolah Menengah Subang Jaya. Bila melaksanakan banci penduduk ini adalah melibatkan kos yang tinggi.
Okey. Kalau negara kita melibatkan lebih kurang 413 juta. Tapi ada negara lain melibatkan macam UK melibatkan lebih kurang 1 bilion pound sterling kepada penduduk. Maknanya di seluruh dunia begitulah keadaannya. Di banyak kos begitu tinggi dan daripada apa yang kita teliti ada setengah negara tu Encik Iwan dia ada juga buat setiap 5 tahun sekali. Oh, ada negara dan ada juga negara yang sudah bergerak ke arah melaksanakan banci menggunakan data pentadbiran seperti negara Netherlands. Ini juga mungkin pada masa hadapan bila kita punya sistem data pentadbiran dah semakin kukuh yang boleh kita gunakan untuk mengira stok penduduk dan ciri-ciri demografi dan sebagainya, ada kemungkinan pada satu masa akan datang menggunakan data pentadbiran juga salah satu kaedah yang boleh digunakan oleh negara kita. Berita Parlimen mulai 13 Julai 2020 setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran Berita RTF dan TV1. Program-program menarik di saluran Berita RTM yang kembali bersiaran Julai ini. Cerita Kita setiap Ahad 9 malam. Selamat Malam Malaysia setiap Sabtu dan Ahad 11 malam. Vasantham setiap Sabtu 4.05 petang. What Say You setiap Ahad 4.05 petang. Seleksi Konti Radio RTM setiap Selasa dan Khamis 2.30 petang. News at 10 setiap hari 10 malam. Dan program baru dari RTM, Glosari, setiap Sabtu 9 malam. Teruskan bersama kami untuk melihat fakta dan isu-isu semasa terkini hanya di saluran Berita RTM di My Freeview 123. Maklumat sahih, jenama dipercayai hanya di RTM. Terus mencoba. Dari dulu kini kau berjaya. Inspirasiku, inspirasi. Kau inspirasiku, inspirasi. Terima kasih Edit. Oh, baik lagu baru kita Edit. Jit kan Jit? Temukan nama dekat tu. Edit, Jit. Kadang-kadang saya terkeliru dengan nama diorang ni. Tapi tak apalah. Kita sebenarnya sekarang ini nak bincangkan mengenai sekolah norma baru. Jadi, kami sebenarnya nak ajak anda berinteraksi bersama kami. Jadi, hantarkan komen anda, pandangan anda ataupun anda nak kongsikan pengalaman anda berkaitan dengan topik kita pada malam ini iaitu sekolah norma baru. Anda boleh komen di laman Facebook Berita RTM. Jadi kami nak dengar suara anda berkenaan topik kita pada malam ini. Betul tak, Jin? Okay, betul. Nanti kita mengalu-alukanlah sambil kita tanya soalan untuk panel kita. Kita akan bacakan juga soalan untuk anda. Dan Edit, hafal ke lagu sekolah awak asyik? Kita nak bully Edit pula. Saya tak sekolah dulu. Oh, biar betul. Jin? Sebab dah ni tak ingat sangat. Tak berapa ingat. Ingat sekolah rendah saya ingat. Okey. Sekolah rendah. Dahsyatlah memori awak ni. Okey, nanti hujung rancangan awak baru nak ingat tu nanti habis rancangan kita. Ingatkan dulu. Okey, kita nak pergi pada profil tetamu kita sebelum kita jemput tetamu kita masuk ke studio. Lepas ni Munawar dah bolehlah kemas-kemas apa patut rumah kita macam mana? Kita nak bersedia ni dengan tetamu kita selepas ni. Tapi terlebih dahulu kita nak saksikan personality, profil personality yang kita kongsikan sekarang ini. Saksikan.
Itulah dia profil personality seorang wanita yang cukup hebat, yang seorang memainkan peranan yang cukup besar, tanggungjawab yang cukup besar dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita nak kita alukan sekarang juga tetamu kita di studio Bicara Inspirasi sekarang ini, Dr. Habibah Abdul Rahim. Silakan doktor. Selamat malam cikgu. Cikgu. Selamat malam. Nampak dia kena ada karisma tu malam-malam ni. Silakan duduk doktor. Apa duduk? Nampak macam pelajar macam ni tak? Baik tak? Okey, doktor sihat? Alhamdulillah, sihat. Doktor dari mana tadi? Putrajaya? Ya, dari Pejabat. Nampak doktor sibuk sangat. Walaupun duduk dekat Petaling Jaya ni, tapi doktor sangat sibuk. Awak mana tahu rumah? Tahu, saya tahu. Saya sempat lagi selidik sikit tadi buat borak dengan doktor tadi kan doktor? Ya. Okey doktor, bila kita saksikan malam ni tajuk kita Sekolah Norma Baharu. Okey, itu kita simpan dulu. Kita punya perbincangan mengenai apa yang berlaku sekarang ini semasa musim PKP, PKPB dan sekarang ini juga. Tapi kita nak tahu jugalah tahniah, kita pun nak ucapkan tahniah di atas lantikan doktor. Terima kasih. Walaupun dalam musim pandemik ini tetapi menggalas tugas yang begitu besar dalam cabaran-cabaran yang besar ini. Jadi kata-kata aluan daripada doktor sendiri untuk penonton-penonton dan juga tenaga yang bersama dengan doktor lah sepanjang PKP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jadi walaupun kita menghadapi wabak penularan COVID-19 ini, tetapi pembelajaran perlu terus kita utamakan. Jadi walaupun dalam tempoh PKP pun kita masih berusaha supaya dapat menyampaikan pendidikan kepada murid-murid kita berasaskan home based learning. Jadi sekarang sekolah sudah mula kita nak buka semula. Kita telah pun memulakan dengan kelas-kelas peperiksaan dan lebih banyak lagi kelas yang kita akan buka mulai esok dan seterusnya minggu hadapan. Jadi walaupun kita hendak murid-murid kita kembali ke sekolah, tetapi yang kita utamakan adalah penjagaan keselamatan dan kesihatan. Ya, itulah dia. Kita tengok doktor ni merupakan wanita kedua yang menjawat jawatan sebagai Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Wow, sangat membanggakan. Dan satu lagi, doktor ni dia menggalas jawatan tu waktu keadaan negara kita menghadapi pandemik COVID-19. Itu yang memang kita cukup respect dengan doktor lah. Jadi kita nak imbau balik zaman-zaman dulu doktor. Dahulunya tahun 1986 doktor pernah bertugas sebagai seorang cikgu. Seorang cikgu di beberapa buah sekolah di beberapa buah negeri di Selangor dan juga di Kedah. Dan selepas itu doktor menjawat jawatan di organisasi perkhidmatan di Kementerian Pendidikan dan sekarang ini sebagai Ketua Pengarah Pelajaran. Jadi apa antara perkembangan sistem pendidikan negara yang doktor boleh lihat antara pembandingan dahulu dengan sekarang macam mana? Transisi tu menawar. Okey. Memang betul saya bermula sebagai seorang guru. Malahan saya adalah guru biologi. Dan bermula di Sungai Petani, Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jiwa. Dan kemudian saya balik ke hometown saya di Kelang, di Sekolah Menengah Perempuan Bukit Kuda Kelang. Dan kemudian di Kuala Lumpur di Sekolah Menengah Lembah Keramat sebelum menyambung pelajaran dan kemudiannya di Kementerian Pendidikan. Jadi kalau lihat dari segi perkembangan, suatu soalan yang baik sebab saya banyak terlibat dari segi penyediaan pelan pembangunan pendidikan. Jadi ada 3 pelan di mana saya terlibat, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan 2001-2010, 10 tahun. Kemudian ada 5 tahun, 2006 dan 20 hingga 2010, iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Dan kini kita ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Tentunya bila kita nak menyediakan pelan itu, kita perlulah mengetahui di mana kita berada supaya kita boleh merangka aspirasi kita dan bagaimana nak mencapai aspirasi tersebut. Jadi dalam penyediaan pelan-pelan itu, saya melihat banyak perubahan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan kita ini. Tentunya asas kepada aspirasi sistem kita, kita masih berpegang kepada akses, kepada equity, kepada kualiti,
juga perpaduan daripada kita merdeka dululah, kita memang berpegang kepada perpaduan dan juga efisiensi kecekapan. Dan kalau kita ambil 3 yang pertama pun dari segi akses, kita lihat sekarang ni kalau murid prasekolah umur 5 campur tahun, kita dah capai lebih daripada 91%. Wow. Jadi itu adalah satu angka yang amat baik. Di peringkat rendah, kita dah capai tahap universal 98%. Peringkat menengah rendah dan menengah atas 95% dan 88%. Tetapi kita nampak peningkatan setiap tahun lah. Wow. Kalau dari segi kualiti, kita lihat kalau kita nak banding kita sahaja dalaman, nanti orang kata kita jago kampung. Jadi kita kena banding dengan sistem lain jugalah. Jadi Malaysia terlibat dalam program for International Student Assessment, iaitu bagi murid peringkat 15 tahun. Dan dia mengukur dari segi literasi bacaan, literasi matematik dan juga literasi sains. Jadi kalau pada kitaran 2009, kita terletak dalam kedudukan sepertiga terbawah dalam kalangan negara-negara yang mengambil bahagian. Lebih daripada 70 negara yang mengambil bahagian dalam pentaksiran tersebut. Tetapi kita lihat keputusan kita pada 2018, PISA 2018, kita sekarang dah bergerak daripada kelompok sepertiga bawah tu kepada kelompok pertengahan, sepertiga pertengahan. Jadi ada perkembangan dan kita hendak maintain supaya kita terus dapat bergerak ke kelompok yang teratas lah. Jadi banyak usaha yang kita perlu lakukan, termasuk juga nak merapatkan jurang. Contohnya kalau kita lihat prestasi pencapaian murid kita dalam SPM daripada 2013 sampailah keputusan tahun lepas, kita dah berjaya merapatkan jurang antara bandar luar bandar sebanyak 28%. Jadi itu adalah satu perkembangan. Jadi kita nak maintain supaya terus meningkat, tak maulah stagnan ataupun menurun. Jadi itulah usaha kita. Okey, tu nak mencapai 2025. Ya, punya betul. sasaran tu panjang, dia punya tu lagi banyak lagi 5 tahun je lagi. Jadi kita pun nak tahu juga apa yang lebih ni. Tapi kita nak tahu juga sebelum kita nak berehat ni, memang nak jadi cikgu dulu ke ataupun ada yang telah pun membentuk doktor ni sebagai tenaga pengajar, ataupun sebelum ni sebenarnya nak jadi lain tapi mak ayah yang suruh ke? Macam mana doktor? Tadi Jit kata nak tahu. Saya nak tahu latar belakang doktor sebelum kita pergi ke arah. Ya, kata nak tahu special sikit, orang lain tak tahu. Saya nak tahu eksklusif. Kita nak tahu Rasanya bukanlah orang tak tahu. Adalah yang tak ramai lah. BFF yang tahu. Keluarga je tahu kan. Dulu kita tak ada contohnya guru bimbingan dan kaunseling untuk membantu kita memilih kerjaya contohnya. Cita-cita. Dan ibu bapa saya pun selagi saya mendapat pencapaian baik dalam peperiksaan dan dia boleh melihat bahawa saya rajin belajar, cukup memuaskan mereka. Jadi saya dulu di peringkat sekolah menengah, saya bersekolah di Sekolah Menengah Sains Selangor. Dan pada waktu itu, saya tingkatan 1 1974, saya lihat senior-senior saya ramai yang mendapat pencapaian yang baik dan mereka ke luar negara. Sebab pada waktu itu universiti kita tak banyak dan tak mencukupi tempat. Jadi yang baik pencapaiannya, kita berpeluang untuk menghantar ke luar negara pada waktu itu. Jadi itulah cita-cita saya bila melihat senior-senior saya. Saya kata, saya pun nak pergi luar negara lah. Itu cita-cita saya. Bukan negara mana pun. Negara mana dan apa nak buat. Tapi saya juga tahu saya suka sains. Jadi apa-apalah yang berkaitan dengan sains ini. Dan saya juga bercita-cita nak belajar hingga ke peringkat yang tertinggi lah. Jadi bila saya diminta untuk mengisi borang untuk biasiswa, saya pun memilihlah bidang-bidang yang berkaitan dengan sains. Jadi dalam panel yang temu duga pada waktu itu,
Jadi mereka pun menyatakanlah kalau cita-cita saya yang pertama dan kedua tu dia boleh bagi tempat di universiti tempatan. Pada waktu itu yuran naik dengan tinggi. Zaman Margaret Thatcher di UK, yuran pengajian naik tinggi. Jadi dia kata nak buat bidang-bidang berkaitan perubatan ni mesti di Malaysia. Tapi cita-cita saya yang ketiga saya pilih biologi. Jadi yang ini Kementerian Pendidikan dia kata kita boleh sponsor. Sangat perlukan waktu tu. Jadi pilihan saya 1, 2 tu tolak tepi sebab cita-cita nak pergi luar negara. Jadi saya pilih biologi lah. Tapi alhamdulillah lah semua cita-cita doktor dah tercapai kan doktor. Nak belajar di peringkat yang tertinggi tercapai. Dah bergelar seorang doktor dan nak melanjutkan belajar luar negara. Ya. Tercapai. Sekarang ni dah boleh pergi luar negara dah, melancong. Tapi lepas PKP. Okey, kita nak ada eksekutif Munawar dan juga doktor. Idit, okey? Okey. Idit, sebelum kita berehat Idit, belanja sikit Idit. Muzik, lagu ke? Okey. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ingin ke angkasa. Garungkan bintang berkelimpahan, menyerang jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ingin ke angkasa. Garungkan bintang berkelimpahan, menyerang jauh dari yang biasa. Menyerang jauh dari yang biasa. Data ni menceritakan apa yang berlaku. Itu yang saya kata denyut nadi rakyat lah. Maknanya saya boleh menyatakan dapatan banci ini boleh dikatakan sebagai suara orang. Maknanya suara ditranslate menggunakan instrumen banci tadi dan suara itu bercakap menggunakan apa yang ditunjukkan dan diambil maklum ataupun diberi perhatian untuk diambil tindak balas dari segi pengagihan peruntukan dan pembetulan jika tidak ada berlaku ketidakseimbangan boleh diperbetulkan. Ikuti perbincangan perbahasan pembentangan Rang Undang-Undang Parlimen ke-14. Menyuburkan demokrasi negara berperlembagaan. Rang Undang-Undang Parlimen ke-14 bagi penggal ketiga untuk mesyuarat kedua Dewan Rakyat pada 13 Julai hingga 27 Ogos. Dewan Negara pada 2 hingga 23 September 2020. Dan mesyuarat ketiga Dewan Rakyat pada 28 September hingga 26 November 2020, Dewan Negara pada 30 November hingga 10 Disember 2020. Selain rancangan langsung dari Parlimen yang boleh diikuti pada jam 10 pagi sehingga 12 tengah hari, anda juga boleh manfaatkan laman sesawang berikut untuk mengikuti perkembangan terkini dari Parlimen. Dari Parlimen secara langsung pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di saluran berita dan saluran TV1. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my.
Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Inspirasi, kau sudah terus mencoba. Dari dulu kini kau berjaya. Inspirasiku, kau inspirasi. Inspirasiku, kau inspirasi. Yes, thank you sekali lagi Edith. Masih lagi bersama dengan kami orang di Sitok dalam Bicara Inspirasi. Jadi terima kasih kepada kita orang. Mun ada komen, boleh komen je lah dekat Facebook kami orang. Banyak yang kita orang boleh share, kita orang boleh komen kat siaka. Kami orang nak dengar suara kita orang. Orang Sarawak oi. Aju, kami nak dengar komen kita orang tu. Faham tak Jit? Faham. Yang penting orang Sarawak komen lah nak dengar suara. Betul ke translation tu? Betul ke tak? Betul faham? Betul faham tak betul? Kurang. Tapi betul lah dia punya isi penting tu dah dapat kecap. Boleh lah dapat sikit-sikit kan. Edith, terima kasih. Awak buat saya rasa macam lagi bersemangat. Dengan lagu inspirasi tu. Dia kena bersemangat sikit sebab kita inspirasi. Wow. Kita nak bagi inspirasi. Dengan kehadiran doktor kat sini kan. Lagi kita semangat. Okey. Kita nak tahu sebab sekarang ni tadi dah tahu sikit mengenai doktor, rasa macam tak puas hati sebab dia punya profil tu banyak kisah-kisah dia, tapi kita nak cerita hari ini mengenai norma sekolah norma baru. Okey, jadi hari ini kita nak tanya jugalah doktor, besok ada lagi sesi persekolahan peringkat berperingkat sekarang ini. Jadi dengan kluster sekarang ni, dengan kluster yang ada, kes-kes yang ada, banjir lagi, banyak isu yang sekarang ni tengah muncul, dan bagaimana pihak doktor sendiri dan juga Kementerian Pendidikan sendiri menangani isu tersebut, dan dalam masa yang sama kita nak pelajar-pelajar kita teruskan sesi pembelajaran bersama dengan guru mereka. Jadi kalau kita lihat kalau semasa PKP dahulu, kita mula meminta supaya guru-guru kita melaksanakan home based learning. Pengajaran dan pembelajaran itu berlaku di rumah. Ini adalah supaya kita dapat teruskan pembelajaran, tetapi dapat juga kita pastikan keselamatan murid itu masih terjamin. Jadi jika kita biarkan murid lama tidak bersekolah, kita tak pasti apa impak ataupun kesannya ke atas pembelajaran murid itu, kerana ini bukanlah satu perkara yang biasa-biasa. Jadi walaupun kita ada bagi kerja rumah, kita ada buat sedikit sebanyak, ini adalah pembelajaran yang perlu berlaku di rumah, tetapi dia bukanlah sepenuhnya berlaku di rumah. Jadi guru pun tak biasa, murid tak biasa, ibu bapa pun tak biasa dari segi nak membantu atau menyokong murid. Jadi kita hendakkan supaya murid dapat kembali ke sekolah dan pembelajaran itu berlaku bersemuka. Dan kita juga tak tahu apa kesannya ke atas psikologi ataupun motivasi murid tersebut ke atas pembelajarannya seterusnya. Jadi kita telah pun memulakan pembukaan semula sekolah pada 24 hari bulan Jun bagi kelas-kelas peperiksaan, SPM, SVM, STPM, STAM dan juga peperiksaan antarabangsa yang setara. Dan ini melibatkan 500,444 orang. Jadi angka itu adalah tidak begitu besarlah, walaupun hampir setengah juta, tetapi kita masih boleh manage. Dan ia juga melibatkan peringkat umur yang lebih matang. Jadi dengan saiz sebegitu dan peringkat umur murid ini, kita
boleh mengawal dari segi penjarakan, dari segi bagaimana menjaga kesihatan, kebersihan. SOP. Ya, berdasarkan garis panduan yang kita sediakan. Tapi kita lihat melalui perkembangan laporan-laporan yang kita terima, pematuhan ke atas SOP itu adalah sangat baik. Jadi kita telah pun memulakan dengan prasekolah pula pada 1 hari bulan Julai. Jadi orang pun bertanya kenapa daripada peringkat umur kita kata yang matang, tiba-tiba yang kecil. Ini adalah kerana kalau kita lihat banyak sektor dah mula dibuka pada waktu itu dan ibu bapa perlu bekerja. Jadi ia sedikit sebanyak adalah untuk membantu ibu bapa juga supaya dapat menghantar anak-anak ke prasekolah, tadika, tabika. Dan kalau kita lihat pembelajaran berasaskan di rumah ini, dia sukar di peringkat umur begitu. Bagaimana kanak-kanak di peringkat umur itu nak belajar, tengok cikgunya. Betul. Dari jauh kalau dapat tengoklah. Fokus tu susah, Doktor. Sukar. Dan ibu bapa pula perlulah membantu pada peringkat umur tersebut. Jadi penting untuk membawa murid di peringkat umur itu balik ke sekolah supaya pembelajaran tu macam mana nak pegang pensel, nak menulis contohnya, macam mana kita nak mengajar dari jarak jauh. Jadi dia lebih sukarlah. Dan kita pun tahu banyak kekangan bukan saja peringkat umur tu, dari segi akses kepada teknologi komunikasi dia berbeza. Jadi faktor-faktor itu yang menyebabkan kita secara berperingkat membawa balik murid ke sekolah. Jadi tadi disebut bahawa pada esoknya kita akan buka untuk sekolah menengah daripada peralihan tingkatan 1 hingga tingkatan 4, 5 kita dah buka. Tingkatan 6 semester 1 juga akan masuk esok. Dan pada peringkat rendah kita mula dengan tahun 5 dan 6. Dan seterusnya pada 22 hari bulan kita buka yang selebihnya untuk rendah. Tapi bagi prasekolah, kalau dia adalah mengikuti pendidikan inklusif bersama dengan murid-murid yang lain, mereka juga mengikut tarikh-tarikh tertentu tersebut. Tetapi bagi mereka, murid berkeperluan khas yang berada di sekolah pendidikan khas ataupun di pendidikan khas integrasi contohnya, di mana dia di kelas-kelasnya berada di sekolah biasa tetapi dia berasingan, mereka semuanya akan bermula pada hari esok. Doktor cakap mengenai hari esok ni 15 Julai 2020, satu tarikh yang cukup penting. Bukan saja pelajar, adik-adik kita kat sekolah tu cukup teruja nak kembali ke sekolah, tapi mak bapak ni mereka cukup risau bila anak-anak kembali ke sekolah. Esok sebilangan besar para pelajar khususnya sekolah menengah skala penuh akan hadir ke sekolah esok. Jadi mungkin doktor boleh bagikan sedikit gambaran awal mengenai pengawalan dan juga dari persiapan dari segi pintu masuk sekolah esok, kerana melibatkan sebilangan besar murid-murid pada satu masa tu. Macam mana gambarannya? Okey. Sebelum kita cakap pasal pintu masuk, dia tu adalah pengurusan itu adalah berasaskan garis panduan lah. Tadi sebut tentang garis panduan yang kita telah pun sediakan, iaitu garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah. Jadi dia ada menyatakan bagaimana nak mengurus sekolah, bagaimana nak mengurus prasarana di sekolah tersebut dari segi keselamatan murid, guru dan warga sekolah, dari segi pengajaran dan pembelajaran bagaimana boleh berlaku, dari segi pelibatan ibu bapa atau penjaga, dan juga kalau sekolah-sekolah yang ada asrama, bagaimana nak mengurus asrama. Dan sebagai persediaan untuk 22 hari bulan pada 15 hari bulan ini, kita juga ada garis panduan tambahan yang khusus untuk memperjelaskan lagi secara terperinci beberapa perkara lagi. Contohnya garis panduan bagi murid berkeperluan khas, garis panduan bagi prasekolah, garis panduan bagi macam mana kita nak mengurus surau, bagaimana nak mengurus asrama, macam mana nak buat pentaksiran. Okey, so kalau kita lihat, dia bukan saja bermula di pintu masuk, tetapi bermula dari rumah lagi, di mana ibu bapa boleh membantu pihak sekolah membuat persediaan dari segi adakah
murid yang nak pergi ke sekolah tu sihat atau tidak, adakah bergejala ataupun tidak. Jika tak sihat ataupun ada tanda-tanda bergejala, tolonglah jangan hantar ke sekolah. Tapi kita perlukan surat mengenai kesihatan murid ataupun penjelasan pula lah kenapa murid tidak hadir. Yang ini perlulah ibu bapa sertakan untuk menghantar ke sekolah. Sebab tujuan kita memang hendak anak ke sekolah. Okay, apa yang berlaku bila tiba di sekolah ialah kita garis panduan yang kita sediakan tu adalah dengan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jadi mereka cadangkan supaya bila masuk ke sekolah pun tidaklah berpusu-pusu. Mesti jaga penjarakan, perlu ambil suhu supaya kalau melebih 37.5 dan ke atas, kita tak bolehlah nak membenarkan murid terus masuk. Tetapi kita tak bolehlah ambil betul-betul kat pintu pagar sebab kebanyakan sekolah kita berhampiran dengan jalan raya. Betul. Jadi tak selamat pula. Jadi hampir dengan pintu pagar, ya. Dan stesen untuk ambil suhu tersebut bukanlah satu tetapi beberapa supaya kita ada ruang untuk murid tersebut masuk dan juga ambil suhu dan kemudian berjalan masuk ke dalam sekolah. Jadi aturan-aturan itu sekolah telah pun merancang bagaimana nak melakukannya dan guru-guru kita pun di sekolah bersedia untuk melakukannya. Kalau melawat sekolah boleh lihat tanda-tanda di mana nak ambil laluan-laluan telah laluan-laluannya dalam bilik darjah, kerusi mejanya dah disusun supaya ada penjarakan. Macam peperiksaan doktor, saya tengok sekarang kalau di belakang kita ni inilah keadaan penjarakan yang perlu diikuti. Dan kalau kita nak cerita pasal SOP ni memang panjang sangat, tapi ibu bapa boleh saksikan ataupun melihat sendiri, membaca sendiri di laman web sendiri Kementerian Pendidikan kan, antara guide ataupun yang diaturkan untuk SOP pembelajaran. Okey, kita nak naik seketika doktor. Lepas ni kita nak sambung semula. Untuk anda ada soalan macam biasa, pergi ke Facebook, tanya soalan kepada doktor dan lepas ni kita akan kembali semula lah, Munawar. Betul, kita kembali selepas ini. Nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah, istana bintang. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Letakkan 7 Julai itu sebagai Hari Banci, sebagai titik rujukan. Jadi bila kita menjawab soalan, kita akan ditanya pada 7 Julai maknanya adalah telah ada di negara kita ini dan mungkin mereka akan menyatakan mereka telah akan bercadang duduk lebih daripada 6 bulan ataupun mereka telah biasa duduk dalam negara kita bagi rakyat Malaysia. Dia menggunakan satu punca kuasa iaitu dia panggil Akta Banci tahun 1960. So dalam Akta Banci tersebut memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengambil maklumat-maklumat yang diperlukan untuk tujuan perancangan pembangunan negara dan bahkan maklumat-maklumat itu boleh digunakan oleh semua orang. Tetapi maklumat yang digunakan oleh semua orang nanti adalah maklumat-maklumat yang telah dijadualkan menjadi data-data agregat yang boleh melihat kedudukan profil penduduk sesuatu kawasan, corak-corak ciri ekonomi. Dan kenapa
ia dilaksanakan setiap 10 tahun. Kerana pelaksanaan banci produk ini dia hanya tidak perlu dibuat secara berkala kerana dia adalah satu pengambilan yang melibatkan keseluruhan dia menyeluruh dan dia punya pelaksanaan tersebut hanya untuk mendapatkan kita panggil baseline. Baseline penduduk, dan kita tidak jangka baseline tu perlu dibuat secara berkala setiap tahun. Itu satu. mencoba. Dari dulu kini kau berjaya, inspirasiku. Kau inspirasi, inspirasiku. Kau inspirasi. Terima kasih, Jit. Jit, saya rasa lagu ni sampai masuk dalam tidur saya malam ni. Doktor mesti nyanyi balik dengan kita. Betul. Kita sebenarnya nak sambung balik mengenai norma baharu di sekolah ataupun sekolah norma baharu ini. Pandemik COVID-19 ni, Doktor, dia telah mengubah cara hidup kehidupan kita seharian lah. Terutamanya dari segi kebersihan dan juga kesihatan kendiri. Jadi macam mana antara cabarannya kita nak membudayakan norma baharu dalam kalangan para pelajar dekat sekolah ni, Doktor? Kalau dalam kalangan pelajar, yang saya lihat pentingnya adalah kita mengingatkan, sentiasa mengingatkan. Antara sekolah yang saya telah pun pergi saya dan bertanya, dan saya boleh dengar pun pada waktu semalam, in fact saya pergi ke sekolah tu, pada waktu itu dah waktu nak pulang, murid dah nak pulang. Jadi ada guru yang memberi pengumuman melalui pembesar suara. Jadi dia mengingatkan tentang penjarakan, tentang penjagaan kesihatan ni semualah. Jadi saya tanya pada pengetuanya, berapa kali beri peringatan ini? Dia kata 3 kali dalam sehari. Pada waktu mula, pertengahan dan juga pada waktu balik dia mengingatkan. Saya rasa supaya dia menjadi satu amalan ataupun kebiasaan baharu, saya rasa memang perlu peringatan itu diberi dari semasa ke semasa supaya tak terlupa dan menjadi amalan sentiasa lah. Dengar tu, Jit, 3 kali sehari, Jit. Kalau tak ingat pun tak tahulah. Ya, sebab kita ada pelbagai peringkat umur untuk murid-murid kan, sentiasa perlu diingatkan. Walaupun murid-murid, kadang-kadang cikgu pun kena ni juga, sebab kita melibatkan semua selagi tenaga pengajar. Okey, kita nak tahu juga untuk penjajaran kurikulum dan juga kurikulum itu sendirilah dalam pendidikan sekarang ini, sebab kita tahu 2025 kita punya sistem ataupun program kita yang kita adakan untuk Kementerian Pendidikan itu sendiri. Jadi selepas pandemik ini sendiri, banyak tak yang perlu sekarang kita ubah ataupun kita tambah baik, sebab sekarang ini pembelajaran dalam talian itu antara menjadi satu faktor yang sangat kuat. Jika berlaku lagi perkara seperti ini, kedua-dua pihak atau sama ada murid ataupun tenaga pengajar sini perlu kuasainya. Ya.
Doktor? Jadi kalau kita lihat bila cakap pasal pembelajaran dalam talian ini, Kementerian memang pun telah mengusahakan supaya kita memberi tumpuan kepada pembelajaran digital, digital learning. Jadi kalau kita lihat antara perkara yang dalam keadaan wabak COVID-19 ni ialah dia mempercepatkan lagi ataupun menimbulkan lagi banyak isu bila kita nak bergerak ke arah pembelajaran digital itu. Contohnya kalau kita lihat bila kita nak buat online learning sebagai satu daripada kaedahnya, tadi saya sebut bahawa akses kepada teknologi komunikasi itu dia berbeza. Contohnya antara bandar luar bandar. Dalam bandar pun kalau kita lihat dari segi sama ada seseorang itu mempunyai PC ataupun tablet ataupun notebook, dia bergantung kepada jenis device tersebut dan juga sama ada di bandar atau luar bandar, dia antara 2 hingga 9% sahaja. Kebanyakannya mempunyai handphone, iaitu antara 34 hingga 46% yang mempunyai handphone. Tapi kalau kita lihat antara isu yang dihadapi ialah handphone ni lebih banyak ada pada murid sekolah menengah. Kalau murid sekolah rendah biasanya dia kena tumpang ibu bapanya punya handphone. Betul. Itu pun maknanya kena berkongsi dengan ibu bapa, dan kalau ada lebih daripada seorang adik-beradik dah kena jadi berkongsi masalah pula. Jadi itu kesukarannya. Lagi satu ialah dari segi connectivity ataupun rangkaian, itu pun adalah satu masalah. Jadi kalau kita lihat pendekatan yang kita buat, jadi dengan mengambil kira perkara online ini, kita juga memperluaskan lagi kita punya program TV pendidikan semasa tempoh PKP ini, sama ada melalui RTM, TV OK, dan juga melalui Astro. Jadi kita lihat dulu kita buat dengan RTM 2 jam, kemudian kita tingkatkan lagi kepada 4 jam lagi, jadi 6 jam lah. Dan selain daripada itu, guru-guru kita pun sangat committed. Mereka juga ada menyediakan pack-pack pembelajaran. Jadi khususnya bagi murid yang tak ada akses, kurang akses ni, mereka hantar ataupun menggunakan runner. Runner tu dalam kalangan ibu bapa dan juga community. Ada yang buat macam drive-thru, maknanya ibu bapa boleh datang ambil di sekolah, tak payah turun kenderaan pun. Semuanya kaedah-kaedah yang pelbagai ini dengan mengambil kira dari segi kesediaan murid, bukan saja untuk belajar tetapi juga dari segi nak akses kepada pembelajaran itu. Itulah dia, kita dengar tadi dedikasi para guru ni dari tempoh pandemik COVID-19, waktu PKP awal-awal tu, waktu kita menjalankan home based learning sampailah sekarang ni. Kita tengok peranan guru ni memang cukup penting. Mereka bukan sahaja berperanan dalam untuk memastikan proses pembelajaran ni berjalan dengan lancar, tapi di sekolah mereka juga yang bertanggungjawab untuk memastikan SOP ini dipatuhi, bermula di pintu sekolah sampai ke waktu rehat di kantin sampailah di dalam kelas. Jadi pandangan doktor mengenai dedikasi para pengorbanan jasa guru yang cukup besar dalam situasi sekarang ini. Betul. Itulah sebabnya bila kita kata nak menjaga keselamatan dan juga kesihatan, kita bukan saja lihat dari aspek murid tersebut, tapi kita juga kena menjaga guru kita, malahan keseluruhan warga sekolah lah. Bila kita buka semula sekolah ini, dengan sebab itu jugalah kenapa pentingnya kita mematuhi garis panduan supaya kita dapat menjaga aspek-aspek tersebut. Jadi kalau kita lihat dari aspek guru ini ialah, kalau kita kata masa PKP itu kita kata frontliners. Frontliners kita adalah mereka yang terlibat kan, especially doktor, nurses, jururawat, polis, yang kita kata betul lah barisan hadapan. Bila kita buka semula sekolah, bagi saya frontliners adalah guru-guru kita lah. Setuju. Yang perlu buat persediaan semasa PKP itu, bahan-bahannya dan pembelajaran. Sekarang nak buka semula pun mereka perlu buat persediaan dari segi sekolahnya, dan bergantung kepada model yang boleh dilaksanakan oleh sekolah. Jika model yang dipilih itu adalah penggiliran contohnya, maka home based learning itu masih berlaku. Jadi bagaimana kita boleh memperbaiki lagi home based learning itu supaya pembelajaran
pembelajaran itu bertambah lebih baik. Dan oleh itu saya mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada guru-guru kita yang begitu komited dari segi menyediakan pembelajaran sama ada semasa PKP ataupun sekarang kita nak buka semula persediaan-persediaan yang dibuat. Dan saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziahlah kepada kita baru terima berita yang kemalangan yang berlaku pada tengah hari tadi, iaitu kepada Cikgu Allahyarhamlah Cikgu Rosli Abdul Aziz daripada SK Batu Gajah Tanah Merah Kelantan, di mana beliau telah ditimpa kemalangan ketika di sekolah, ya, dan melakukan persediaan untuk pembukaan semula sekolah. Datuk daripada tingkat 1 tersebut. Aras 1 sekolah. Aras 1 sekolah. Jadi ini antara pengorbanan dan itulah yang kita namakan sebelum kita nak menyinari kehidupan hidup orang lain, inilah antara pengorbanan yang dilalui bukan saja oleh guru tapi ibu bapa juga, Munawar, yang bermula daripada rumah itu akan dibawa ke sekolah, dan ini ada antara yang perlu kita ucapkan juga takziah kepada keluarga, dan kita harapkan semoga bertabah. Macam doktor cakap tadi, kalau waktu pandemik COVID-19 ini, para barisan doktor, jururawat, polis, tentera, mereka merupakan frontliner. Tapi sebenarnya dalam keadaan ini, para guru juga merupakan wira-wira kita yang tak didendang je. Betul, pengorbanan mereka cukup besar. Jadi antara lagi kita nak dengan kesempatan masa yang ada ni, mungkin doktor boleh war-warkan peranan ibu bapa juga untuk memastikan keselamatan anak-anak bila mereka berada di sekolah, pematuhan mereka terhadap SOP. Jadi kalau dalam mengikut garis panduan kita dan apa yang kita fikirkan ibu bapa boleh membantu sekolah ialah untuk memastikan murid itu daripada rumah lagi mereka dah bersedialah, sama ada dari segi kesihatannya, tak ada tanda-tanda bergejala sebelum menghantar anak-anak ke sekolah. Kemudian mengingatkan anak-anak supaya terus menjaga keselamatan diri ketika mereka nak pergi ke sekolah, semasa sekolah dan juga balik. Kita nak ibu bapa supaya membantu kita mematuhi garis panduan, contohnya especially murid prasekolah kita, jadi datanglah pada waktu yang tepat supaya dapat mengambil anak-anak itu terus pulang ke rumah. Dan ada juga ibu bapa yang membantu sekolah dari segi persediaan. Saya tahu ada ibu bapa yang juga tolong meletakkan tanda-tanda yang membantu dari segi nak menyediakan hand sanitizer, tempat mencuci tangan. Jadi itu adalah antara kerjasama yang kita lihat yang boleh berlaku. Baik. Jadi kena ingat adik-adik kita kat sekolah, patuhi arahan yang dikeluarkan. Jangan nakal-nakal. Ingat cikgu anda merupakan bertanggungjawab terhadap keselamatan anda. Kita dah sampai kat hujung rancangan sebenarnya ni. Ya, doktor. Rasa macam tak habis ni. Lepas ni balik makan nasi lemak dengan saya. Dekat Pantai Dalam tu. Okey, terima kasih Idit. Terima kasih penonton dan Munawar dan semua kru penerbitan. InsyaAllah jumpa lagi pada masa akan kami beritahu kelak. Dan Assalamualaikum. Kita persilakan edit the keyboardist. Wajah manis bak gula, pasti ramai kan tergoda. Tidak dilarang kau bersuka, asal tahu kan batasnya. Jangan sampai hari terlupa harapan dan cita-cita.